Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Salman bersama rakan saya Kidis insya-Allah akan membentangkan isu-isu perkahwinan berdasarkan silibus Pendidikan Islam tingkatan 5. Insya-Allah dalam video ini yang pertama saya akan sentuh berkenaan isu iddah. Jadi yang pertama iddah, apakah itu iddah? Iddah adalah salah satu tempoh masa yang perlu dilalui oleh seorang isteri selepas berlaku penceraian atau pembubaran ataupun kematian seorang suami. Jadi hukum iddah bagi seorang isteri adalah wajib jika berlaku perceraian atau kematian suami. Antara perkara yang tidak boleh dilakukan seorang isteri apabila dalam tempoh iddah adalah yang pertama menerima pinangan, yang kedua tidak boleh keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang dibenarkan syarak, dan yang ketiga berhias diri kecuali di dalam talak raj'i. Okey, yang kedua saya nak menyentuh tentang rujuk. Rujuk pula adalah apa? Rujuk adalah hak suami untuk menyambung semula ikatan perkahwinan dengan isteri yang telah diceraikan dalam tempoh iddah ya. Jadi seorang suami harus merujuk seorang isteri, dan syarat untuk seorang suami merujuk seorang isteri, yang pertama bukan talak 3, yang kedua bukan kerana fasakh atau huluk, yang ketiga dalam tempoh iddah, dan yang keempat perlu ada lafaz yang jelas, aku rujuk kau semula, contoh. Okey, dan yang ketiga adalah nusyuz. Nusyuz pula adalah keengganan seorang isteri terhadap perintah ataupun permintaan suami yang mengikut berlandaskan syarak. Permintaan suami yang sah lah, senang cerita. Jadi nusyuz adalah haram seorang isteri untuk melakukannya. Jadi contoh isteri yang berlaku nusyuz adalah enggan menutup aurat apabila disuruh suami, tidak memelihara kehormatan, dan yang ketiga antaranya adalah menjauhkan diri daripada suami. Contoh suami ajak tidur dia tak nak. Itulah antaranya. Jadi saya teruskan kepada sahabat saya Abu Bakar Kidis ataupun Ustaz Kidis. Terima kasih kepada Ustaz Salman atas pencerahan tentang 3 isu utama tentang isu-isu perkahwinan. Tapi ada kesilapan sikit tu, saya ialah Ustaz Siddiq, bukan Ustaz Kidis. Maka kita bergerak pula kepada 3 yang lain pula, yang terakhir, iaitu yang pertama ialah poligami, yang kedua ialah hadana, yang ketiga ialah anak angkat. Kita bergerak pula kepada poligami. Apa itu poligami para pelajar? Poligami ialah amalan beristeri lebih daripada seorang pada satu masa, dan hukumnya ialah harus, dan ada sebab atau ada kelayakan kenapa nak berpoligami ni. Kelayakan untuk poligami lah. Yang pertama ialah tidak lebih daripada 4 orang isteri. Itu mesti penting lah sebab 4 saja dalam syarak. Yang kedua pula ialah dia berlaku adil antara isteri-isteri yang lain, yang sama ada isteri pertama, kedua ataupun ketiga. Dari segi aspek lahiriah, iaitu tempat tinggal dan pakaian. Tak naklah berlaku ketidakadilan dalam tu. Yang seterusnya pula ialah yang terakhir, iaitu mampu dari segi zahir dan batin. Right. Dan kahwin 4 takkan tak mampu kan? Kita gerak kepada yang seterusnya, iaitu hadanah. Hadanah ialah penjagaan kanak-kanak yang masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan dirinya sendiri. Hukumnya ialah wajib. Wajib ya para pelajar. Yang seterusnya pula ialah siapa yang paling berhak kan? Mesti nak tertanya kan, siapa yang paling berhak? Yang paling berhak ialah ibu dalam tempoh perkahwinan atau selepas penceraian sehingga kanak-kanak tersebut mencapai umur mumayyiz. Kita gerak kepada yang terakhir, iaitu anak angkat. Anak angkat, apa itu anak angkat? Macam nama dia sendiri, dia membawa maksud anak orang lain yang dipelihara seperti anggota keluarga sendiri, tetapi tidak punya hak seperti anak kandung yang ditetapkan oleh syarak. Apa hukumnya? Hukumnya ialah harus. Dan kenapa pula kita nak ambil anak angkat ni kan? Dah ada anak sendiri macam tu. Okey, ada sebabnya. Yang pertama ialah disebabkan kemiskinan keluarga kanak tersebut. Sebab dia miskin lah, kita kesian dan kita nak ambil anak tu jadi anak angkat. Yang seterusnya pula ialah suami isteri tidak mendapat anak. Mungkin ada masalah kesuburan. Maka untuk menceriakan lagi keluarga, kita ambil anak angkat. Yang seterusnya ialah disebabkan kematian ibu bapa tersebut. Ini antara sebab utamalah. Disebabkan mereka tiada ibu bapa lah, kita ambil mereka. Sekian saja isu-isu perkahwinan daripada kumpulan 5. Assalamualaikum. Sekian. Terima kasih.